أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ulang kaji pada hari ini pada halaman 205 hingga 209 untuk kita meneruskan juz yang ke-11. Kita mungkin masih teringat-ingat lagi Ramadan kita teringat dengan ulang kaji 10 juz yang pertama, dan kali ini kita sudah pun berada pada minggu untuk kita mengulang kaji 5 halaman yang telah pun kita ikuti daripada minggu sebelum ini untuk sama-sama kita mengambil pelajaran dan pastikan ya perkara ini kita ulang berkali-kali. Sudah tentu kerana kita mengambil ruh daripada istilah Al-Quran itu sesuatu yang dibaca berulang kali, sesuatu yang dibaca dikumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, sehingga kan bila kita baca berkali-kali makna itu makin jelas dan menjadi hidayah kepada kita semua. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita yang istimewa, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif bersama pada hari ini. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih menjemput kembali sekali semula lagi ke teratap kami. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. InsyaAllah ya. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Kuih ada lagi baki kat rumah Ustaz? Masih lagi Ustaz Fazrul, jemputlah. Jemputlah Boleh ya. rentaskan. Masya-Allah, ataupun bawa ke sini Ustaz. Bawa ke sini Bawa lah. Sebaiknya insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dengan ceria gembira kita ingin meneruskan surah At-Taubah ya. Kita berada pada 3 halaman terakhir ulang kaji kita, iaitu halaman 205, 206 dan 207 ini sebagai kesimpulan yang kita ingin belajar bersama dengan Dr. Arif pada hari ini. Jadi apa kata tuan-tuan buka pada halaman 205 dan kita akan memberi perhatian kepada ayat 117 yang hadir selepas Allah memuji kepada orang beriman yang diistilahkan ya pada ayat 112 itu orang yang sentiasa bertaubat, yang menghambakan diri beribadah, memuji Allah, yang berkelana ataupun ada yang kata berpuasa, dua-dua perkara itu, dan juga rukuk sujud menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wal hafizuna li hududillah. Bila dia mendapat suatu kuasa, mendapat suatu tampuk pemerintahan, dia akan jaga sebenar-benarnya hudud Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia amat special kerana ada wow di situ berbanding dengan tempat lain itu terus saja disambung sebagai satu perkara yang diberi perhatian. Jadi Allah mengingatkan kepada kita pada halaman 205 ini bahawa nabi ya tidak diizinkan untuk memohon keampunan untuk orang musyrik, tapi kita nak beri perhatian kepada ayat 117 yang menarik bila Allah menyatakan sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi. Apa, adakah terjemahan itu tepat untuk kita faham apa silap nabi ataupun apa maksud di sebaliknya? Kita baca dahulu ayat 117 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif, sahabat saya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah dalam barangkali masih lagi suasana Idul Fitri Ustaz ya, kita tak lupa dan kita tak meninggalkan ulang kaji kita tentunya bersama dengan kalamullah Al-Quran, dan hari ini kita berada di juzuk yang ke-11. Kita nak melihat ayat yang ke-117 Ustaz ya, iaitulah pada surah Taubah ni
juzuk yang ke-11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-117. Kita cuba bacaan murattal Hijaz insya-Allah ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa sulit. Setelah hati segolongan daripada mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ini adalah ayat yang ke-117. Kita ingin dalami bersama dengan Dr. Arif. Kalau Ustaz boleh jelaskan sedikit Ustaznya, apa yang dimaksudkan dengan taballah ataupun laqad taballahu 'alan nabi dan juga wal muhajirin wal ansar dalam ayat ini. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Satu soalan yang menariklah bagi saya ya. Kalau kita lihat ayat 117 ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berbicara tentang Ghazwah Tabuk, tentang peperangan Tabuk, kan? Jadi peperangan Tabuk ini berlaku pada satu masa yang keadaan ekonomi yang sangat sukar pada ketika itu untuk para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ketika perang Tabuk itu ramai di kalangan para sahabat, mereka walaupun dalam keadaan yang sukar, mereka tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu terdapat segolongan daripada golongan orang-orang munafik ini. Mereka pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelbagai alasan. Ya. Memberi pelbagai alasan mengatakan bahawa kami tidak mampu untuk mengikuti Nabi kerana sebab sekian dan sekian dan sekian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sifat rahmat baginda salawatullahi wasallamuhu alaihi, baginda mengizinkan beberapa daripada golongan munafik ini untuk tidak menyertai peperangan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Jadi disebutkan kalau kita lihat ada sebuah ayat mungkin telah dijelaskan sebelum ini, iaitu ayat afallahu anka lima adzinta lahum. Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan kamu wahai Nabi atas keizinan yang kamu telah berikan kepada mereka. Kan? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Kan? Sehinggalah terbukti siapa di kalangan mereka yang benar-benar orang kata apa, benar dalam bicaranya, dan supaya kamu ketahui juga siapa di kalangan mereka yang berdusta. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tegur? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang niat semua orang munafik tersebut. Jadi mereka berniat sebenarnya bila mereka pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebenarnya memberi alasan. Dan kalau pun Nabi SAW tidak menerima alasan tersebut, mereka tetap tidak akan ikut peperangan Tabuk. Dan di kala itu akan terzahirlah sifat kemunafikan mereka. Tetapi kerana Nabi SAW mungkin dia baginda SAW telah membuat sesuatu yang kurang sedikit ketepatannya di situlah, kurang tepat sikit, Nabi SAW memberi keizinan. Jadi tidaklah zahir sifat kemunafikan itu. Kerana mereka bila mereka tidak mengikut, mereka boleh kata oh Nabi SAW telah memberi izin kepada kami. Sedangkan kalau Nabi SAW tidak mengizinkan, kan, mereka tetap tidak akan ikut. Mereka tetap tidak akan ikut.
Jadi di kala itu dikira satu perbuatan yang mungkin kurang tepat di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tafsiran yang diberikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bila merujuk kepada ayat 117, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan taubat kepada Nabi dan juga sekali harum dengan golongan Muhajirin dan golongan Ansar yang telah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrah. Kenapa dinamakan saat kesulitan di situ? Saya suka terjemahan tu. Kan? Kerana Ghazwat Tabuk dikira satu ghazwah yang penuh dengan kesulitan. Ya, para sahabat pada masa itu makanan pun tak cukup. Kadang-kadang ambil tamar Ustaz, isap tamar tu. Isap je tamar tu, kan, simpan balik, minum air kosong. Allah Subhanahu. Punyalah susah. Kadang-kadang dia terpaksa bergilir-gilir menaiki unta. Atau unta tu bergilir. Awak naik dulu, naik kemudian tukar, saya pula naik. Jauh satu tak, peperangan. Jauh Tabuk. Jadi satu peperangan yang memang orang kata apa, diselubungi dengan pelbagai kesukaran, tapi itu menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan di kali itu terbuktilah siapa sebenarnya di kalangan penduduk di Madinah ketika itu, siapa di kalangan mereka yang sebenarnya munafik. Kan? Jadi itulah pendek kata tafsiran yang diberikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun sebenarnya terdapat tafsiran-tafsiran yang lain, tapi saya memandang yang tafsiran ini lebih mudah untuk difahami dan kena dengan konteks ayat tersebut. Ayat ini, ya. Jadi maksudnya ialah Nabi ada masa membuat keputusan yang kurang tepat, ya, tepat, tetapi masih lagi dalam kerangka yang tidak membawa kepada perkara yang lebih besar lah, Ustaz, ya. Dan menarik di hujung itu innahu bihim raufur rahim, dia macam hujung daripada ayat 128 yang kita akan pergi nanti, ya. Tapi tak apa, nanti kita pergi ke sana nanti. Disebabkan ini petanda Allah ini memang amat-amat penyayang, penyantun kepada makhluknya, kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar, sehingga kan boleh memaafkan, ya, menerima taubat ini. Tapi maksudnya benda ni besar juga, Ustaz, ya. Untuk di pihak Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang Allah buat itu adalah besar. Tetapi sebab tu kalau kita lihat, sebab tu para ulama lain ada yang memberi tafsiran yang berlainan sedikit, kalau saya boleh tambah. Ayat ini mungkin menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taubat kepada Nabi dan Muhajirin dan Ansar. Jadi ayat ni seolah-olah memberi satu pengukuhan bahawa apa sahaja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan baginda. Jadi itu bihim raufur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala, kemaafan dia, kasih sayang dia jauh melebihi segala apa yang kita tahu. Baik, masya-Allah, ya. Itu adalah pelajaran yang kita belajar daripada halaman 205, dan kita ingin terus, ya, kepada 206 ayat 118 itu khusus kepada 3 orang, Ustaz, ya. 3 orang yang tertinggal, tetapi mereka itu tidak memberi alasan, ya. Mereka mengaku bahawa tersilap kerana tidak mengikuti perang. Maka pada waktu itu berlakulah, ya, apa yang berlaku dalam sejarah pemulauan kepada mereka bertiga, ya, mereka bertiga ini. Dan pada waktu itu dirasakan bahawa bumi ini amat sempit, ya, bumi ini amat sempit, tetapi lepas itu Allah menyatakan thumma taba alaihim liyatubu, ya, iaitu Allah menerima taubat mereka ini. Dan bila Allah menerima taubat ini sebagai satu kegembiraan di kalangan sahabat, kalau ikut sirahnya sampai mereka bersedekah, Ustaz, ya, melambangkan kegembiraan bahawa sahabat mereka diterima taubat. Pelajaran untuk kita apa? Maksudnya janganlah orang tu buat silap kita pergi kutuk sampai dia meninggal, kan, ya. Sebenarnya harapnya Allah terima taubat, tapi kerana dah disampaikan oleh Nabi untuk dipulaukan, buat dalam kerangka yang dibenarkan. Tetapi bila kawan bertaubat, kitalah individu yang paling bergembira. Jangan pula buka cerita lama, sebagaimana Allah cakap pada ayat 119 itu, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah bersamalah dengan orang yang jujur, ya, yang sadiqin. Jadi kali ini ketiga sahabat itu jujur, maka mereka tetap bersama, Ustaz, ya, sebagai satu penegasan. Cuma bila kita lihat kepada hujung halaman ini pada ayat 122, ya, bila bercakap tentang perjuangan ke medan perang, ada dinyatakan tentang apakah disiplin penting, ya, iaitu ramai pergi berjuang. Ada yang disampaikan pada ayat 122. Mari kita sama-sama baca 122, ayat 122 ini untuk kita memahami maksud ta'ifatal liyatafaqahu fid din dalam ayat ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul.
Ustaz Dr. Ma'arif. Jadi kita nak baca ayat 122 ni. Panjang juga ayat ni. Jom sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, sambil-sambil makan ketupat tu tengah hari ni, makan lemang ke apa, kita baca sekejap ayat 122. Kita sekarang ni pergi lambat juga ulang kaji Ustaz ya. Kalau kita masih ingat lagi Betul, dulu Ustaz. ulang kaji 1 jam 10 muka surat. Betul, Ustaz. Lepas tu bila satu juzuk satu hari tu 20 muka surat Betul, 1 jam. Sekarang ni 5 muka surat 1 jam. Betul. Ya, jadi dia Tenang sikit lambat, nampak dia. tenang sikit. Tenang sikit Boleh rasanya. tanya banyak sikit pada ustaz doktor kita pada hari ini. Silakan. Baik, jom kita baca ayat 122. Kita cuba bacaan sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebahagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk mendalami ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ini adalah ayat 122 yang ingin kita faham selepas Allah memberikan motivasi ya bahawa sebenarnya apa sahaja yang diinfakkan kecil besar ataupun melalui wadi, maksudnya bila menggunakan kenderaan melalui pelbagai tempat itu semuanya akan Allah balas ahsana ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik malah Allah akan pilih yang terbaik daripada perjuangan itu. Tetapi ada peringatan pada ayat 122, ada istilah firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Apakah maksudnya? Kita bersama dengan Ustaz Dr. Arif. Okay. Mungkin sebelum saya pergi kepada soalan Ustaz, saya ingin memberi komentar sikit tentang ayat 119 tu. Jadi dia ada munasabah yang agak bagi saya kesinambungan terhadap kisah Ka'ab bin Malik ni sebenarnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa kunu ma'as sadiqin? Ya, sebab saya nampak Ustaz tafsirkan tadi, saya rasa macam saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana tentang apakah hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Kerana Ka'ab bin Malik menarik bila mana dia sebenarnya bukanlah kita katakan dia hendak meninggalkan peperangan tersebut. Bukan dia kata dia tidak mahu pergi. Tapi dia tangguh duk main tangguh terlepas. Kan? Bila tangguh agak terlepas. Jadi bila mana Nabi SAW pulang, Ka'ab bin Malik bila dia pergi, dia fikir. Dia kata apa? Adakah aku hendak memberikan satu keuzuran pergi pada Nabi SAW bagi satu sebab? Kan? Kenapa aku tak pergi, rekalah sebab apa pun. Kan? Tapi Ka'ab berfikir, sekarang aku berada dalam satu dosa kerana tidak mengikuti Nabi. Adakah aku hendak berada dalam dosa yang lagi satu kerana mendusta kepada Nabi SAW? Jadi Ka'ab bin Malik bila dia pergi berjumpa baginda SAW, dia kata aku memang tidak ada keuzuran. Jujur, memang terus terang kata aku memang tak ada apa-apa. Memang aku bersalah. Nampak tak? Kita pun Masya-Allah. Kalau kita buat salah kadang-kadang kita pun takut nak cakap jujur, kadang-kadang kita pun pusing kiri kanan. Betul. Ka'ab dia kata memang tidak ada keuzuran, memang aku bersalah. Jadi tu Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kerana kejujuran mereka itu
yang mereka berikan, keimanan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taubat kepada mereka. Dan Allah angkat angkat mereka semua, kan? Okey, jadi kita pergi pula kepada ayat yang 122 yang Ustaz tanyakan tadi. Ayat ini selalu diguna oleh para asatizah dan seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ini merupakan dalil menunjukkan kewajipan menuntut ilmu syar'i. Okey. Apakah konteks ayat ini, tuan-tuan? Di dalam kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang muka surat 206, okey, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana mencela golongan munafik yang tidak mengikuti peperangan Tabuk. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim, bila mereka mengetahui, oh inilah yang berlaku kalau kita tidak mengikuti peperangan, jadi setiap kali ada peperangan semua nak pergi. Semua nak pergi. Peperangan ni dia ada dua. Satu peperangan besar, satu peperangan sariyah. Sariyah mana Nabi SAW hantar askar-askar kecil-kecilan dalam bilangan-bilangan yang kecil untuk pergi buat satu-satu misi. Jadi sekarang bila mana berlakunya peperangan Tabuk, para sahabat dia takut nanti kalau apa peperangan, kalau dia tidak ikut, takut nanti dia dicela oleh Nabi SAW. Jadi keluar je apa arahan, semua nak keluar. Masalahnya bila semua keluar, siapa nak tinggal di Madinah? Kan? Jadi Nabi, sebab itu para ulama menyebut sariyah dalam saraya ni, bila mana para sahabat nak mengikuti peperangan yang kecil-kecil begini, mereka perlu mendapat izin daripada Nabi SAW. Boleh tak saya nak pergi? Dia kena macam tu. Jadi bila mana Nabi SAW benarkan, barulah dia pergi. Kalau Nabi SAW tidak mengizinkan, maka dia perlu berada di Madinah. Kan? Jadi itulah. Kerana apa? Kerana kalau semua pergi, siapa yang hendak mendengar Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW? Siapa yang nak mempelajari daripada Nabi SAW? Jadi kumpulan ini bila mana mereka duduk di Madinah, mereka mempelajari daripada Nabi SAW. Bila mana baliknya askar tadi, mereka ini akan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi itu yang menarik dia, Ustaz. Jadi satu pergi berjihad, satu berjihad juga, tapi berjihad dalam menuntut ilmu. Betul. Bila pulang yang tu, yang ni akan memberikan kan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dia. Menarik itu, Ustaz, ya. Sebenarnya bila kita dah melewati Ramadan, bila kita tengok Badar dan juga penurunan Al-Quran itu, Allah menyatakan tentang Yaumul Furqan, kan. Maksudnya Quran dan peperangan ini adalah satu perkara yang perlu diperjuangkan. Jadi kalau orang pergi semua berjihad sekali, rupanya Quran dia tak tahu pun apa isinya, padahal perjuangan itu adalah untuk memperjuangkan Quran. Jadi ayat ini sebagai satu peringatan, Allah kata la'allahum yahzarun, agar berjaga-jaga. Kita berjuang bukan sembrono, tetapi perjuangan kita kerana nak memertabatkan Quran. Jadi ada satu pihak yang perlu selalu mengingatkan dalam organisasi, dalam keluarga kita, dalam negeri, dalam negara kita. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم
Surah Azim. Alhamdulillah kita kembali Ustaz ya dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini ulang kaji ya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan kita membaca sebentar tadi ayat 126 daripada halaman akhir daripada surah At-Taubah, surah yang ke-9, dan ini adalah surah yang digelar ataupun dikategorikan sebagai Madaniyah. Selepas ini kita akan masuk kepada surah Makkiyah, dan kategori surah Makkiyah yang paling panjang dalam Quran Ustaz ya. Maksudnya daripada juz yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, beberapa juzuk itu Makkiyah, dan kita bertemu kembali dengan surah Madaniyah. Jadi ini adalah halaman terakhir surah Madaniyah bahagian ini ya. Bagi 10 ataupun 11 juz yang pertama ini kita akan bertemu banyak surah Madaniyah ya, banyak peraturan, dan salah satu daripada ayat pada ayat 126 itu Allah menyatakan, dan tidakkah mereka orang-orang munafik memerhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ada sekali dua kali itu yang menarik ni Ustaz ni, setiap kullu am, okay, setiap tahun. Biasanya kullu am ni dikaitkan dengan apa, kalau nak raya tu kan diucapkan kan kullu am ya, antum bi khair ya, tapi di sini kullu am anta laisa bi khair kan. Jadi silakan Ustaz, apa maksud kat situ? Okey, soalan yang menarik Ustaz. Tentang ayat yang berbicara tentang golongan munafikin sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang sebelumnya, ayat 124, ayat 125, kita boleh lihat bagaimana golongan munafik ini mereka mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar mereka mempermain-mainkan secara, orang kata apa, secara dalaman, bahkan nampak zahir pada perbuatan mereka itu. Ya, dan kata-kata mereka. Kita lihat pada ayat 124. Kalau kita dengar ayat kata-kata ni pun kita pun rasa geram Ustaz. Saya bila baca tafsiran tentang ayat ni saya segeram bagaimana mereka boleh kata sebegitu. Bila mana turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi SAW bacakan kepada para sahabat. Golongan munafik ni pandang sesama mereka, mereka kata, siapa yang naik iman dia dengan ayat ni? Kan? Ayat apa ni tak ada naik iman langsung. Jadi bayangkan dia mempermainkan sampai ke tahap begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab, orang-orang yang beriman bila mana mereka mendengar Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan naik keimanan mereka. Adapun kamu golongan munafik, adapun kamu golongan munafik, orang yang ada penyakit dalam hati dia, maka akan bertambahlah kemunafikan penyakit itu dalam hati mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, tidakkah orang munafik ini sedar bahawa mereka sentiasa diuji dari masa ke semasa. Itu yang dimasukkan dengan marra atau marratain. Ya, maksud dekat situ sebab Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebut marra atau marratain ini bermaksud beberapa kali. Beberapa kali. Okey. Jadi mereka ini diuji dengan pelbagai cubaan dan ujian, tetapi mereka tidak mengambil peringatan. Apakah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan munafik ini? Antara yang disebutkan oleh para ulama, golongan munafik ini, adakah mereka tidak sedar bahawa kata-kata mereka semasa mereka sesama mereka, ya, maksud dia tidak ada orang lain, dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada surah ya. Ada surah tentang diri mereka. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka. Kan? Jadi perbuatan mereka, kata-kata mereka dizahirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ini merupakan satu ujian kepada golongan munafik. Sepatutnya pada ketika itu mereka mendengar kata-kata mereka diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah itu menggurunkan hati mereka? Okay, macam zaman sekarang kalau orang buat silap tu masuk CCTV, mana orang viral Ustaz ya. Ini Allah viral satu sepanjang zaman tu. Sepanjang zaman. Tetapi pelik dia, ujian Allah SWT dah berikan ujian sebegitu, mereka masih lagi berpegang dengan kufur itu. Kan? Selain mana Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan mereka ujian-ujian yang lain dengan setiap kali. Golongan munafik ni mereka sentiasa mengharapkan Islam ni lemah dan gagal. Tetapi setiap kali peperangan, orang munafik ini mereka boleh melihat Islam sentiasa menang. Nabi SAW mendapat berapa banyak kemenangan, sentiasa menang. Jadi ini semua ujian untuk diri mereka. Tidakkah mereka sedar bahawa agama yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada Nabi SAW merupakan agama yang benar? Jadi untuk mereka yang di luar sana juga, yang masih lagi berasa sangsi dengan agama Islam, ingatlah Al-Quran yang diturunkan ini juga adalah ujian untuk kita semua. Ujian untuk kita semua. Adakah kita akan beriman dengan Al-Quran ini seperti yang sepatutnya, ataupun kita akan mempermain-mainkan ayat Al-Quran sama seperti yang disebutkan di dalam surah ini tentang golongan munafik. Jadi jangan kita baca ayat ni kita ingat ini cerita tentang munafik zaman dulu. Jangan. Kan? Ayat ni masih lagi relevan dalam konteks kehidupan kita pada masa sekarang.
Dan Ya. ramai di kalangan kita, ramai yang masih bila baca ayat Quran tak rasa apa. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Ya, jadi ini yang kita kena doakan selalu Ustaz ya. Maksudnya dengan ayat Quran ini sepatutnya menambahkan iman. Betul. Ya, bukan tak bertambah iman satu, tapi kalau yang munafik ni siap lagi. Siapa-siapa bertambah iman kan ya. Main-main Bermain ini adalah satu satu kesimpulan di akhir-akhir ini. Surah Al-Fadhihah, nama lain bagi surah Taubah ni Ustaz ya, yang digelarkan kerana dia membongkar kepada ciri-ciri orang munafik. Dan satu, apa yang berlaku pada zaman sahabat, tetapi ia juga untuk diri kita lah Ustaz ya. Ya, Bila kita dah bersama bulan Ramadan yang lepas, kita harapnya terubat ataupun hati kita ini dibersihkan. Dan inilah surah At-Taubah, sehingga kan bila hati bersih itu kita berjuang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan pada ayat 128 itu, iaitu Nabi ini harisun alaikum bil mukminin Raufur Rahim ya. Kalau boleh Ustaz jelas sikitlah, tambah sikit Ustaz ya. Kat sini ada Raufur Rahim. Tadi pun ada Raufur Rahim pada ayat 117 ya. Jadi antara nama Allah yang dipinjamkan kepada Nabi dalam ayat ini kalau boleh cerita sikit macam mana ataupun apa kaitanlah dengan kita yang sayang pada Nabi, dan kita nak ada kaitan dengan surah sebelah nanti bila kita cakap tentang syafaat. Tapi boleh ulas sikit Ustaz ayat 128. Ayat 128 menarik Ini orang kata ayat yang menggambarkan Nabi SAW, diri baginda, peribadi baginda, dan sebenarnya apa yang baginda rasa kepada diri kita ni. Kita sebagai umat Islam pada zaman sekarang. Azizun alaihi ma anittum. Nabi SAW dia rasa berat kalau ada perkara yang memberatkan umatnya. Kan? Sebab itu kita lihat dalam banyak-banyak syariat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat yang mudah untuk kita. Kan? Sebab Nabi SAW sendiri kalaulah ada apa, sebab itu diturunkan bila mana kalau kita lihat bila mana diturunkan Al-Quran atas satu wajah, Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diturunkan dalam wajah-wajah yang berlainan, kiraat yang berlainan, supaya apa? Supaya mudah untuk orang Arab pada ketika itu untuk membaca Al-Quran. Nabi minta Nabi SAW minta. Kan? Nabi SAW minta. Kerana dia kata di kalangan umat Islam ni ada yang tak pandai membaca, ada yang tak pandai sekian, ada yang orang kata lidah dia lain, kan? Jadi Nabi SAW meminta agar diturunkan Al-Quran itu dengan kiraat yang pelbagai. Dan banyak lagi kalau kita lihat kisah-kisah yang Nabi SAW, dia sangat-sangat mengasihi umat dia. Sebab itu kalau kita tengok Raufur Rahim, di dalam ayat yang sebelum yang Ustaz sebutkan ini, Raufur Rahim, semestinya kasih sifat Allah Subhanahu Wa Taala jauh melebihi sifat Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita jauh melebihi Nabi SAW sayang kita. Semestinya kalau kita lihat dalam satu kisah di mana Nabi SAW mengatakan, dilihat kepada seorang perempuan, ibu yang mengambil anak orang lain untuk disusukan. Kemudian Nabi SAW sebut Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi kita daripada ibu itu menyayangi anak dia sendiri. Bukan anak yang diambilnya untuk disusukan, anak dia sendiri. Maksudnya Allah SWT sangat menyayangi kita. Cuma ayat ini 128 ini Nabi SAW juga sangat-sangat menyayangi kita. Sebab itu Nabi SAW rindu untuk berjumpa dengan kita. Lagi-lagi kita ni yang tidak pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW rindu nak berjumpa dengan kita. Cuma adakah kita rindu untuk berjumpa dengan Nabi SAW? Adakah kita menghidupkan Al-Quran yang Nabi SAW penat sampaikan kepada kita? Adapun kita baca tak rasa apa. Kita baca tak nak beramal. Kita tinggalkan segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa teringat-ingatkan kita. Tunggu nanti di hari akhirat. Kalau kita baca hadis-hadis tentang hari akhirat, kita boleh nampak bagaimana Nabi SAW sangat-sangat menyayangi kita. Jadi ini adalah sebagai penghujung daripada surah At-Taubah, bila seseorang itu menyayangi, merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merindui kita itu dengan cara azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mukminin, berjuang bersungguh-sungguh. Kita yang merindui Nabi juga kena berjuang Ustaz ya, dengan kapasiti kemampuan kita masing-masing. Tapi perlu tanda taubat kita adalah apabila kita manfaatkan harta anak pinak keluarga kita untuk makin berjuang membantu, bukannya makin lagi duduk di rumah goyang kaki, kerana ini tidaklah dibuat oleh Nabi. Nabi lah orang yang kalau kata
nak goyang kaki boleh goyang kaki kan, pasal kalau dah protected, dilindungi oleh Allah daripada dosa. Tetapi Nabi orang yang sampai hujung usianya berjuang kerana sifat yang disampaikan pada ayat 128. Maka kita bawa kepada halaman 208 ya, surah Yunus bermula ya, surah yang ke-10, dan kali ini kita nak melihat kepada ayat yang ketiga. Kita baca bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Dr. Muhammad Arif, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rindu kita nak bertemu, dah lama rasanya tak pergi ziarah Nabi kita lah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli ala Muhammad. Mudah-mudahan titipan selawat kita senantiasa diterima oleh Allah SWT dan diterima oleh Nabi SAW. Baik, kita baca ayat yang ketiga insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca, kita cuba sikan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasy untuk menguruskan segala urusan. Tiada siapa, tiada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Adakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ini adalah perkara yang kita ingin ambil pelajaran. Kalau halaman sebelum ini, bila di hujung ayat 126 itu ada yadzakkarun, orang munafik tak ambil pelajaran Ustaz ya. Tetapi orang beriman akan mengambil pelajaran. Afala tazakkarun, ya saya nak ambil pelajaran. Salah satu pelajaran yang kita nak cuba faham ialah bila Allah nyatakan ma min syafi'in illa min ba'di idnih, ya, tidak ada syafaat kecuali dengan izinnya. Dalam masa yang sama, Ustaz bercerita tadi, kita rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita tentang Nabi memberi syafaat, ya. Ada pula di kalangan masyarakat dia kata pasal nak dapat syafaat sangat, dia sampai dia pakai pakaian yang mengikut Nabi, ya, dan ada juga yang buat logo tertentu kan, kerana nak syafaat dan barakah dan macam-macam. Jadi kat mana dia punya kayu ukur ataupun garisnya Ustaz ya? Syafaat yang betul, ya, kalau kat sini syafaat dengan izin Allah. Tapi syafaat Nabi ada ke tidak ada, dan syafaat tu kalau logo capal ke ataupun kayu sugi ataupun kayu terompah ke tak tahulah ya. Ada syafaat ke macam mana? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Pertama sekali sebelum kita pergi kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu saya jelaskan dahulu tentang bahawa ayat ini kalau Ustaz sebutkan tadi dalam konteks makiyah. Ya. Jadi sebelum kita pergi kepada situ, adalah penting untuk kita sedar bahawa golongan orang musyrikin pada ketika itu bila mereka menyembah tuhan-tuhan mereka, mereka sedar bahawa tuhan-tuhan mereka ini tidak mempunyai kuasa, tetapi mereka mengharapkan daripada tuhan-tuhan mereka untuk memberi syafaat kepada mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi mereka yang banyak-banyak tuhan ni, kan, dia tahu sebenarnya ada Tuhan bos bagi dia lah, itu Tuhan yang paling besar, mengharapkan tuhan-tuhan lain untuk memberi syafaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ini, ma min syafi'an illa min ba'di idzni, maka tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada banyak Ustaz. Kalau kita lihat baca di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaatil uzma. Syafaat di mana untuk dimulakan yaumul fasli itu, untuk dimulakan hari perbicaraan itu adalah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang yang beriman boleh masuk ke dalam syurga tanpa hisab, juga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan
golongan-golongan al-usat minal muwahhidin, iaitu orang-orang ahli maksiat di kalangan ahli tauhid. Nabi SAW dengan syafaat Nabi SAW diselamatkan juga. Jadi syafaat Nabi SAW ni banyak kalau kita nak ceritakan. Cuma menarik ustaz soalan yang ustaz beri tadi. Bagaimana caranya sebenar yang kita untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah tidak lain tidak bukan dengan menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita menghidupkan sunnah baginda di dalam segala aspek kehidupan harian kita. Kan? Apa yang Nabi SAW buat daripada beribadat, kita buat. Nabi SAW berpuasa pada Isnin Khamis, kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sentiasa membaca Al-Quran. Nabi SAW membuat baik. Nabi SAW, maksud di dalam setiap perbuatan yang kita buat, niat kita adalah untuk kita mengikut Rasulullah sebagai uswah, sebagai satu ikutan. Kan? Tetapi kita perlu ingat, kita dalam mengikuti Nabi SAW, kita dalam apa jua dalam ibadah kita. Ingat, agama Islam adalah satu agama wasata, yang mana kita tidak akan la ifrat wala tafrid, dan kita tidak akan kurang dan kita tidak akan lebih. Kan? Kalaulah kita ambil, saya minta maaf Ustaz, tapi saya kurang bersetuju dengan kalau diagungkan logo-logo tertentu. Logo-logo tertentu diagungkan melebihi daripada yang sepatutnya. Saya minta maaf tapi saya kurang bersetuju. Bagi saya, kalau betul lah capal Nabi SAW itu betul, memang itulah capal yang dipakai oleh Nabi SAW, maka sebenarnya capal itu tidak, kita punya kepala ni tidak layak untuk diletakkan. Maksud dia, kepala kita tidak cukup layak untuk diletakkan capal itu di atas kepala kita. Kerana capal itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia daripada kepala kita ini, daripada diri kita. Kerana capal itu telah orang kata apa, dipakai oleh Nabi SAW. Tetapi untuk kita, dalam aspek kita nak mengagungkan Nabi SAW, saya rasa agak kurang bersesuaian untuk kita mengambil logo tersebut untuk diletakkan di tempat-tempat yang tertentu. Cuma ada di kalangan para asatizah kita yang berbuat sedemikian. Mungkin saya merasakan mereka ingin, itu cara mereka untuk mengagungkan Nabi SAW, tetapi minta maaf saya kurang bersetuju sedikit dalam hal itu. Bagi saya adalah lebih elok untuk kita pergi mendalam dengan lebih jauh tentang sunnah baginda SAW bersama dengan isteri, sunnah baginda SAW dengan jiran. Perbuatan itu perlu lebih dihidupkan mengikut berbanding dengan kehidupannya. Berbanding dengan perkara-perkara yang saya rasa macam agak tidak sesuai. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Arif yang menjelaskan tentang bila dinyatakan syafaat ini dengan izin Allah, maksudnya apabila Allah izinkan pada Nabi dan Nabi pun memberi syafaat itu pada orang yang mengikut kepada Nabi, ya, sunnah-sunnah Nabi itu sendiri. Dan inilah yang kita ingin amalkan bila kita berselawat, ya. Ada seorang yang kata dia nak berselawat banyak Ustaz, ya, sampai 500,000 ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Tapi lebih daripada itu ialah bila berselawat itu, saya bertanya, lepas selawat ni nak dapat apa, kan? Dia kata nak berjumpa dengan Nabi, kalau boleh dalam mimpi, kan, nak berjumpa nanti di akhirat. Jadi kalau nak jumpa dengan Nabi ni, Nabi tu macam mana rupanya apa sebagainya, dia kata saya pun tak tahu, kata. Jadi lepas ni puan nak buat apa lepas ni? Saya kena buat apa, ya? Kenalah belajar ilmunya, kan, belajar Syama'il Tirmizi. Kemudian kalau nak mengamalkan sunnah Nabi, sudah tentunya kena belajar My Hadis Time, mungkin salah satunya, ya. Belajar hadis sunnah dan kita amalkan bersama. Moga-moga dengan itu kita mendapat syafaat yang diizinkan oleh Allah sebagaimana dalam ayat yang ketiga. Jadi satu lagi perkara yang kita nak sentuh sedikit pada ayat 13 pada halaman 209, ya, di mana Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat sebelum kamu ketika mereka melakukan kezaliman, padahal para rasul telah datang membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang melakukan dosa. Yang saya nak highlight Ustaz, ya, ayat 13 ni, mereka dihancurkan ketika melakukan kezaliman, ya, orang dahulu. Zaman sekarang ni macam tu jugakah ataupun berbeza daripada umat dahulu? Silakan. Menarik soalan Ustaz itu, kerana ayat ni berbicara tentang umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka satu perkara yang kita panggil sebagai azab istisal. Maksud dia azab tu memang azab untuk menghabiskan perkara tersebut, kan, menghabiskan satu-satu umat. Itu alhamdulillah hasil doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengenakan azab sebegitu
kepada kita. Jadi azab sebegitu mengikut para ulama, azab istiqsal ni yang menghancurkan secara habis-habisan ini terhenti selepas penurunan kitab Taurat. Sebab tu Allah Subhanahu taala sebut walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut, para ulama tafsir mengatakan selepas mana Taurat diturunkan, maka azab sebegitu terhenti. Tetapi azab Allah Subhanahu Wa Taala masih berjalan dengan apa? Dengan jihad. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab golongan orang kafir yang menentang Islam adalah dengan menyuruh, memberi perintah kepada umat Islam untuk berjihad menentang mereka. Biaidihim. Ya, biaidihim. Jadi kita berjihad itu menunjukkan bahawa kita sebenarnya menyambung juga azab tersebut, cuma dalam bentuk yang lain. Subhanallah. Ya, itu adalah pencerahan kepada kita. Tak tahu pun yang Taurat itu menyebabkan perbezaan cara umat diazab, dan rupa-rupanya jihad itu adalah salah satu daripada manifestasi azab daripada Allah. Harapnya kitalah orang-orang yang menjadi sebahagian daripada ahli jihad tersebut. Amin. Bukannya Allahumma orang amin. Yang amin. Diserang oleh orang yang berjihad kerana duduk goyang kaki kan, kerana nak selesa dalam kehidupan semata-mata. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin dan fahamkan kita dengan Al-Quran. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Arif untuk membaca doa akhir pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Arif bersama pada hari ini untuk mencerahkan mengulang kaji 5 halaman, dan kita berdoa sebentar tadi agar terus kita difahamkan, kita berjihad dengan harta diri kita. Tuan-tuan boleh bersama dalam platform Tabung Gerakan Al-Quran, ya, sebagai satu platform untuk kita sama-sama menyumbang. Kita ingin melebarkan kesedaran Al-Quran ini yang menyebabkan kita akan berjuang untuk memperjuangkan kebaikan, kebenaran al-haq dalam masyarakat kita, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan My Quran Time ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus bersama pada halaman seterusnya, terus memahami surah Yunus, surah Makiyah yang menambahkan keimanan kita menuju Tuhan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.